Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang penonton, sidang pendengar, penggemar siaran IMR Network. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk menyuburkan budaya ilmu, budaya nasihat, budaya berkongsi kebaikan, mudah-mudahan dikira sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan di hari yang baik, di kesempatan di bulan yang baik, di kesempatan di mana kita berlumba-lumba untuk kita memperlihatkan syiar kejayaan, kemeriahan di hari lebaran ini. Tuan-tuan, sidang pendengar sekalian, kita nak jadikan suasana kemeriahan ini sebagai suasana yang menepati kehendak tuntutan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jadikan amal-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita pada hari ini sebagai amal perbuatan yang akan memperlihatkan kualiti yang lebih baik berbanding dengan suasana-suasana sebelum ini. Bagaimana kita nak jadikan suasana sambutan Aidilfitri kita, kemeriahan di hari raya ini menepati kehendak dan memberikan pulangan yang baik, keuntungan kepada kita yang dinamakan sebagai ganjaran pahala untuk kita. Mari kita sama-sama melaksanakan penambahbaikan yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disarankan oleh para alim ulama, para ilmuwan. Mudah-mudahan dengan cara sebegitu, sidang pendengar sekalian, menjadikan ianya sebagai sesuatu ibadah, bukan sebagai adat kebiasaan semata-mata. Biar laksanakan mengikut adab, bukan mengikut kebiasaan, sesuatu yang belum tentu benar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita lakukan bagi menjadikan suasana Aidilfitri kita ini dengan tata cara yang digariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali saya nak sebutkan di sini, tuan-tuan, sebagai peringatan untuk kita, bagaimana untuk saya dan juga untuk kita laksanakan bersama. Kita nak membawa satu bentuk perubahan kerana pagi ini pagi raya, hari ini hari raya. Sebelum kita meninggalkan rumah, kita keluar untuk solat sunat Aidilfitri, maka membezakan hari ini hari raya, bulan ini bulan Syawal dengan bulan lepas bulan Ramadan, maka disunatkan untuk kita menjamah sedikit makanan sebelum kita keluar meninggalkan rumah kita. Jadi tuan-tuan dah sarapan ke belum? Dah makan ke belum? Kuih raya yang banyak disediakan. Macam-macam ada. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan tamar di pagi raya, dan jumlah bilangannya jumlah yang ganjil. 3, 5, 7 ataupun 9 biji tamar menepati jumlah yang ganjil. Itu di antara sunnah. Jadi hari ini kita ada pilihan. Mungkin kita dah biasa makan tamar sebulan di bulan Ramadan, maka hari ini kita nak jamah kuih raya yang banyak. Maka itu merupakan adab sunat yang elok kita amalkan, supaya menunjukkan hari ini berbeza daripada hari semalam di bulan Ramadan. Supaya jangan ada orang yang beranggapan bahawasanya kita dibolehkan berpuasa pada hari ini. Tak boleh, hukumnya haram, tuan-tuan. Maka kita mulakan tanda kemeriahan Aidilfitri dengan kita menjamah sedikit makanan sebagai permulaan di pagi hari raya. Ini amalan yang perlu kita buat, menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak jadikan suasana kemeriahan Aidilfitri kita ini supaya ianya menepati kehendak yang menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu kebiasaan yang bertepatan dengan kehendak syarak. Bukan sekadar adat, tapi dia bertepatan dengan kehendak
kehendak dan tuntutan agama Islam. Kita berpakaian serba baru. Cantik, macam-macam warna ada. Hari ini ustaz pakai warna kuning, warna diraja. Mungkin tuan-tuan di luar sana warna merah, warna pink, warna biru, warna kelabu, warna hijau dan sebagainya. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika seorang sahabat di pagi hari raya, di pagi Idul Fitri, mengadu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya tidak mampu berhari raya. Saya tidak mampu menyambut Idul Fitri. Kenapa? Kerana saya tidak memiliki pakaian-pakaian yang cantik, pakaian-pakaian yang baru." Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang lain, "Adakah kamu memiliki pakaian yang baru, yang cantik? Berikanlah kepada sahabat ini." Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Rasulullah SAW meraihkan suasana dan menggalakkan di pagi Aidil Fitri ini kita menampilkan kelainan, memperlihatkan sesuatu yang menunjukkan keceriaan, menunjukkan pembaharuan dengan pakaian-pakaian itu menepati. Bahkan Rasulullah menyuruh sahabat yang ada kemampuan membantu sahabat yang tidak berkemampuan untuk memiliki pakaian-pakaian yang baru. Maka orang lelaki disunatkan baginya mengenakan pakaian yang baru, yang cantik-cantik serta berwangi-wangian. Lelaki tuan-tuan. Sebab lelaki dibolehkan. Perempuan jangan. Bukan makna jangan pakai pakaian baru, tidak. Jangan berwangi-wangian sehingga mendatangkan suasana yang tabarruj sifatnya. Jadi awas kita dalam suasana kemeriahan hari raya, kita nak jadikan ianya menurut kehendak agama, bukan kebiasaan kita semata-mata, insya-Allah. Jadi memperlihatkan penampilan yang cantik, kemas, bergaya merupakan satu bentuk tanda yang menepati sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Yang ketiga tuan-tuan, ini kebiasaan kita juga. Kebiasaan kita mengucapkan salam Aidil Fitri, selamat hari raya, maaf zahir batin. Disuruh dalam agama, dianjurkan kepada kita untuk kita saling mengucapkan tahniah, mengucapkan penghargaan. Ini tuntutan. Tetapi kebiasaan kita mengucapkan maaf zahir batin. Ini amalan orang kita, orang Melayu. Orang Melayu tuan-tuan. Hari raya baru nak salam, minta maaf, maaf zahir batin. Pagi raya kalau tak menangis, tak sah, mesti nak menangis pagi raya. Jadi biar kita ada perubahan. Kita mengucapkan apa? Tahniah, mengucapkan selamat, mengucapkan kata-kata yang baik kepada sahabat-sahabat kita, saudara mara kita dengan pelbagai ucapan, bukan sekadar maaf zahir batin. Sepatutnya maaf zahir batin di bulan Ramadan lagi, supaya kita memperoleh rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Di hari raya kita mengucapkan tahniah, kita mengucapkan ucapan penghargaan, kita mengucapkan ucapan atas kejayaan saudara mara kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Ini ucapan yang baik yang kita digalakkan untuk kita saling puji memuji. Digalakkan untuk kita saling memuliakan antara satu sama lain dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis yang akan memperelokkan hubungan silaturahim antara kita. Jadi itu sunnahnya tuan-tuan. Jadi biar pada tahun ini kita mengambil kesempatan untuk saling puji memuji, saling mengucapkan tahniah antara satu sama lain. Kita berjumpa dengan sahabat kita, tahniah berjaya melaksanakan ibadah dengan sempurna. Tahniah berjaya mengawal hawa nafsu. Tahniah kerana mudah-mudahan Ramadan boleh mendidik kita supaya tidak menjadi orang yang sifatnya panas baran. Tahniah kerana mendidikan kita lebih sabar. Tahniah mudah-mudahan kita istiqamah membaca Al-Quran. Jadi ungkapan-ungkapan yang baik merupakan ungkapan-ungkapan yang sewajarnya keluar daripada mulut mereka yang meraihkan Aidil Fitri pada hari ini, tuan-tuan. Bukan sekadar maaf zahir batin. Pelbagaikan ucapan itu, insya-Allah.
Yang keempat, sidang pendengar sekalian, dianjurkan kepada kita untuk kita keluar dari rumah mengikut jalan yang lain, balik mengikut jalan yang lain. Keluar ikut jalan lain, balik ikut jalan lain. Kenapa disuruh kita berbuat begitu? Itu di antara syiar Allah Subhanahu wa taala, di antara kaedah supaya di hari raya ini kita menunjukkan kepada masyarakat tentang kegembiraan, tentang keseronokan kita, tentang kejayaan kita. Maka nak meraihkan kejayaan ini secara beramai-ramai, bukan seorang-seorang. Kita nak meraihkan suasana itu, maka sebab itu kita menjadi kebiasaan kita menziarahi, ziarah rumah ke rumah. Selepas solat itu kita pergi berziarah, maka ukhuwah ini memberikan nilai tambah yang sangat dituntut oleh Islam itu. Jadi tuan-tuan, sidang pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan Aidilfitri pada hari ini yang kita raikan ini, Aidilfitri yang kita sambut dengan penuh kegembiraan ini, sidang pendengar sekalian, kita nak semarakkan dia, kita nak jadikan dia sebagai kesempatan untuk kita mengumpul ganjaran baik. Jangan jadikan Aidilfitri ini sebagai kesempatan untuk melakukan semula perkara-perkara yang menyimpang daripada ajaran dan landasan Islam. Justru itu tuan-tuan sidang pendengar sekalian, antara kebiasaan kita orang Islam juga, kita dapati Allahu Akbar, di pagi raya inilah, lepas solat raya, semua nak pergi ziarah kubur. Ziarah kubur ini tuan, bukan salah, tidak, saya tak kata salah, tapi itu jangan jadikan sebagai adat, jadikan ia sebagai ibadah, insya-Allah. Sebab menjadi kebiasaan orang kita pulang daripada perantauan, kenapa mesti balik kampung? Sebab nak ziarah kubur. Sedangkan kita disuruh menziarahi kubur ini pada setiap masa, bukan pada hari raya semata-mata. Setiap masa kerana dia akan mengingatkan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buat hanya kerana hari raya, itu jadi adat. Kita nak jadikan dia sebagai ibadah. Kita ziarah kubur kerana ia adalah ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru tuan-tuan, biar kita buat satu pembaharuan atas dasar mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bertambahnya ganjaran baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat pembaharuan itu. Yang seterusnya sebagai perkongsian kita tuan-tuan, kita nak jadikan Aidilfitri ruang untuk kita manfaatkan sepenuhnya di hari ini dengan rasa kesyukuran, menzahirkan di dalam hati kita rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, rasa kegembiraan kita kerana kita berjaya untuk kita membentuk nilai ubudiyah di dalam hati kita, di dalam diri kita, maka menjadi sesuatu yang sifatnya disuruh oleh agama, menzahirkan kegembiraan itu dengan cara saling bantu-membantu, beri-memberi. Sebab itu kita dapati masa kita budak-budak dulu, kanak-kanak dulu, kita pergi ziarah rumah orang, yang paling seronok apa dia? Bukan makan kuih, bukan minum air. Yang paling seronok dapat duit raya, dapat envelope, tak sabar nak buka. Yang rumah yang dapat banyak, kita beritahu kawan-kawan, rumah itu baguslah, RM5 dia bagi. Rumah yang tak lagi dia, rumah tu tak baiklah. Kedekut orangnya. Ini satu yang kesalahan. Itu ada. Kita memberi atas dasar untuk membantu, bukan menjadi suatu keperluan di hari raya, ruang dan kesempatan mengumpul duit raya. Maka kita didik anak-anak kita, hari raya bukan hari mengumpul duit raya, tapi hari raya ialah hari untuk kita memperbesarkan syiar, dan bersedekah itu bila diberi kita terima, tak beri kita redha. Jangan mengata, jangan mempersenda. Mudah-mudahan kita boleh mendidik nilai-nilai baik. Jangan kita menerapkan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini merupakan sesuatu yang merugikan masyarakat kita, terutamanya di tangan anak-anak kita. Bila kita jadikan hari raya untuk mereka menziarahi dengan tujuan mengumpul duit raya, jangan kita buat begitu tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kita boleh didik
anak-anak kita, ahli keluarga kita untuk sama-sama memberi atas dasar membantu. Mudah-mudahan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat meneruskan kemeriahan Aidilfitri dengan penuh mahabbah kasih sayang. Wa ilal liqa, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.